Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لولا القرآن by Public Shaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, pertama alhamdulillah. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk kita ataupun untuk saya buat perkongsian dan sama-sama kita berbincang mengenai tadabbur yang insya-Allah saya akan kongsikan ataupun tadabbur sama-sama kita mengenai surah Al-Qad. Sebelum tu suka juga saya nak ucapkanlah selamat berpuasa kepada semua yang telah menonton video ini. Puasa-puasa jangan kita tinggal puasa pergi habis insya-Allah. Dan sambil-sambil tu, contoh kalau hampa tengok video ni waktu petang ke pukul 6, sambil-sambil nak tunggu mak masak ataupun sambil-sambil duk masak, boleh juga letak video ni dekat sebelah hampa sambil-sambil kita dengar perkongsian mengenai surah Al-Qad. Dan sambil-sambil tu juga kalau hampa tengok pagi ke, tengok tengah hari ke ataupun lepas tarawih ke, boleh tak ada masalah. Mudah-mudahan video ini ada manfaat terutamanya untuk diri saya dan juga kepada semua yang dengar video ini insya-Allah. Jadi sebelum kita nak tadabbur mengenai surah Al-Qad yang ada dalam Al-Quran, kalau tak keberatan, kalau free, boleh pergi ambil Al-Quran masing-masing, sama-sama kita tengok mengenai surah Al-Qad. Kalau ada pegang Al-Quran, boleh muka surat 598 surah Al-Qad. Jadi sebelum kita nak meneruskan, suka jugalah saya nak baca surah Al-Qad. Sambil-sambil boleh juga kita nak baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dan kita tengok sikit ataupun kita tengok juga terjemahan mengenai surah Al-Qad. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan ataupun malam Al-Qad. Bahasa mudah dia adalah Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah iaitu malam itu sehingga terbit fajar. Jadi itu adalah surah itu adalah surah Al-Qad dan juga terjemahan secara ringkas mengenai surah Al-Qad. Dan kalau kita tengok mengenai tadabbur surah Al-Qad, apa itu tadabbur? Tadabbur ni adalah bahasa mudah dia adalah kita tengok di sebalik makna ataupun surah Al-Qad ni. Mungkin sebelum ni kita sekadar tengok hadapan saja, kita sekadar tengok sekali lalu saja. Kali ni saya nak kongsi mengenai tadabbur surah Al-Qad. Kita tengok di sebalik surah Al-Qad ni apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kalau kita tengok di dalam ayat yang pertama, maksud ayat yang pertama iaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya. Kami ni berbalik kepada siapa? Iaitu tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurunkannya, nya tu berbalik kepada apa pula? Iaitu Al-Quran. Iaitu Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa ataupun pada bila? Iaitu pada malam kemuliaan. Dimaksudkan malam kemuliaan ini adalah malam Al-Qadr, iaitu Lailatul Qadar. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah tanya kepada kita, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah tanya kepada kita, tapi ayat ketiga Allah sendiri yang jawab. Maksudnya apa? Kalau kita tengok dalam bahasa mudah, sebab apa pertanyaan tu berlaku? Supaya kita ni lebih berfokus untuk kita nak tahu apa yang Allah nak sampaikan. Ataupun dalam kehidupan kita, contoh kalau saya tanya, saya nak hampa semua fokus. Sebab apa pertanyaan itu ditanya? Sebab saya nak jawapan. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu tak perlu kepada jawapan daripada penonton. Sebenarnya saya pun dah ada jawapan. Macam tu jugalah di dalam surah Al-Qad. Allah tanya kepada kita, tapi sebenarnya Allah dah ada jawapan dah. Sebab apa? Sebab Allah nak tarik fokus kita apa yang Allah nak sampaikan. Jadi dalam ayat ketiga, Allah kata malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
iaitu malam Lailatul Qadar. Sebab apa malam tersebut baik daripada 1000 bulan? Di antara sebabnya adalah malam tersebut Allah turunkan Al-Quran. Mulianya malam tersebut adalah bukan disebabkan kita, bukan disebabkan manusia, tetapi mulianya malam tersebut disebabkan Allah turun Al-Quran pada malam tersebut, iaitu Lailatul Qadar. Sebab itulah mulia malam tersebut, sebab Al-Quran. Masya Allah. Dan kalau kita tengok pula dalam malam tersebut juga, yang ni kalau kita bincang mengenai Lailatul Qadar ni, masyhurlah, tambah-tambah kita berada di dalam bulan Ramadan sekarang ni. Lailatul Qadar selalu kita pergi mana-mana, kebanyakan ustaz-ustaz akan berkongsi mengenai Lailatul Qadar. Sebab sekali saja kita beribadat pada malam tersebut, bersamaan kita beribadat selama 83 tahun. 1000 bulan bersamaan 83 tahun. Saya jamin tak semua yang yakin kita ni boleh hidup 83 tahun. Satgi pun belum tentu kita hidup, esok pun belum tentu kita hidup. Lalak dia kacau. Jadi saya yakin tak semua kita ni boleh hidup 83 tahun. Belum tentu, esok pun belum tentu kita hidup. Tapi Allah nak sampaikan kepada kita mengenai kemuliaan malam Lailatul Qadar ni adalah disebabkan Al-Quran. Siapa yang beribadat kena pada pada Lailatul Qadar, insya-Allah kita seumpama beribadat selama 83 tahun ataupun 1000 bulan. Jadi kepada semua, kalau boleh janganlah kita tinggal ibadat malam. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan kalau kita tengok pula pada ayat yang keempat, maksudnya pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh, yakni Jibril. Sebab apa Allah ulang dalam ayat tersebut malaikat dan juga ruh? Tanazzalul malaikatu warruh. Sedangkan malaikat, ruh tu juga adalah membawa maksud kepada malaikat Jibril. Tapi sebab apa Allah ulangkan juga mengenai malaikat Jibril, sedangkan Allah dah sebut dah al-malaikatu, tapi Allah ulang juga mengenai ruh. Sebab Allah nak ta'zim, Allah nak agungkan malaikat Jibril ni, Allah ulang sekali lagi. Warruh, tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dalam ayat ni juga fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dalam syarahan ataupun perkongsian daripada pensyarah saya sendiri di tempat saya mengaji di UniSyam ni, iaitu Syekh Rabi' ada mengatakan juga pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar ni, Allah akan bentangkan ketentuan selama setahun kepada penduduk langit. Contoh, kalau malam tersebut Lailatul Qadar, berlakunya Lailatul Qadar, Allah akan bentangkan setahun ketentuan kepada penduduk langit. Maksudnya bermula pada malam tersebut sampailah malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar pada tahun hadapan. Allah akan bentang dah. Jadi disarankan jugalah kepada kita semua pada malam Ramadan, 30 malam Ramadan tu, banyaklah berdoa. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Ini saranan saya lah kepada semua. Mungkin pada 30 malam Ramadan ni, jangan kita lepaskan untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan disebabkan satu malam kita berdoa kena pada Lailatul Qadar, insya-Allah akan baik-baik saja ketentuan kita yang Allah dah tentukan kepada kita, insya-Allah. Jadi kita masuk pula kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang kelima. Sejahteralah, iaitu malam tersebut sehingga terbit fajar. Malam tersebut bermula daripada lepas maghrib sampailah terbit fajar. Jadi dalam ayat kelima ni Allah nak bagi tahu, Allah nak memuliakan lagi pada malam tersebut. Allah bagi tahu sejahteralah, iaitu malam Lailatul Qadar itu sehinggalah terbit fajar. Bermula daripada maghrib, maksudnya maghrib sampailah masuk subuh. Malam tu Allah kata sejahteralah. Maksudnya antara nikmat besar juga buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dapat Lailatul Qadar. Sejahtera maksudnya mintalah apa-apa pun yang berkaitan kebaikan untuk kita, insya-Allah Allah akan makbul, Allah akan terima doa tersebut dan Allah akan memberikan kepada kita. Jadi sebab itulah kita kena perbanyakkan amal ibadat pada malam tersebut dan kita banyakkan juga berdoa kepada Allah pada malam tersebut. Jadi suka juga saya nak tambah, sepatutnya poin ni saya tambah di awal tadi. Mengenai surah Al-Qad ni juga, dia adalah di tengah-tengah ataupun dikapit oleh surah Al-Alaq dan juga surah Al-Bayyinah. Selepas surah Al-Alaq masuk surah Al-Qad. Selepas surah Al-Qad iaitu surah Al-Bayyinah. Dan surah Al-Qad ni juga adalah surah Makkiyah. Dan kalau kita tengok surah-surah yang diturunkan di Mekah ataupun surah Makkiyah ni adalah berkaitan dengan akidah. Kebanyakannya adalah berkaitan dengan akidah. Dan sebab apa surah ni berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan kepercayaan, maksudnya kita kena percaya sungguh yang dalam bulan Ramadan ni akan ada satu malam iaitu digelar malam Al-Qad, iaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kena percaya, jangan kita tolak.
Jadi sebab itulah surah ni ada kaitan dengan kepercayaan ataupun akidah kita. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu mengenai surah Al-Qad. Jadi last pesanan ringkas terutama untuk diri saya sendiri dan juga semua, 30 malam dalam bulan Ramadan ni kalau boleh jangan kita lepaskan. Ataupun sekarang ni contoh kita dah berada di pertengahan ke ataupun kita dah di penghujung-hujung Ramadan ke, kita jangan lepaskan. Jangan lepaskan untuk kalau malam tu sebelum nak makan sok, kita kalau boleh tahajud dulu 2 rakaat. Sebelum nak makan sok tu adalah sahur lah. Di logat Kedah ni adalah sok. Sebelum kita nak makan sok, kita doa dulu banyak-banyak. Sebelum kita nak suap tu, doa kepada Allah. Tak kisahlah doa apa-apa pun. Yang penting untuk kebaikan dari kita. Mudah-mudahan disebabkan kita beribadat pada malam. Di dalam bulan Ramadan ni, kita akan dapat pada malam. Kita akan dapat malam Al-Qad. InsyaAllah bila kita dapat malam Al-Qad, sangat-sangat untunglah. Seumpama kita beribadat 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kullu min indillah. Katakanlah semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf dan macam biasa sebelum kita nak habis video ini, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Mudah-mudahan dengan asbab tersebut ada manfaat untuk diri kami. Mudah-mudahan dengan asbab tersebut ada manfaat untuk kita semua insya-Allah dan ada memberi semangat juga kepada kami terutamanya Republik Syabak untuk meneruskan konten-konten yang bermanfaat untuk semua insya-Allah. Yang penting hidup mau santai, selawat jangan tinggal. Assalamualaikum.